Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 10 April 2020. Tiada kes positif baharu COVID-19 di Sabah semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 248, manakala 5 lagi pesakit berjaya pulih dari jangkitan wabak berkenaan menjadikan bilangan pesakit pulih sehingga kini 87 orang. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, beberapa daerah masih bebas daripada jangkitan wabak COVID-19 iaitu Kuala Penyu, Tenem, Nabawan, Tongot, Telupit, Beluran, Kota Marudu, Pitas dan Kudat. Sementara itu, Tawau yang merupakan zon merah kekal merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 67 kes, diikuti Lahad Datu 38, Kota Kinabalu 35, Sandakan 19, Tuaran dan Kinabatangan masing-masing 17. Manakala Beaufort 9 kes, Kunak dan Putatan 8, Penampang 6, Kota Belut 5, Sipitang, Keningau dan Papar masing-masing 4, Tambunan 3 serta Ranau dan Sempurna masing-masing 2 kes. 2 kematian akibat COVID-19 direkodkan di negeri ini iaitu di Tawau 20 Mac lalu dan Tambunan 4 April. Keputusan ujian sampel COVID-19 yang tertangguh sebelum ini dijangka dapat diselesaikan dengan penubuhan pasukan khas oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sehingga semalam, pasukan berkenaan yang beroperasi di Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu mensasarkan pemprosesan 4,600 sampel. 2 tim, 15 orang satu tim, working round the clock to clear the backlog. So kalau ini ikut sasaran kita akan dapat clear lebih kurang 4,600 tes in these 2 days lah. So baru kita boleh nampak situasi sebenar bilangan kes-kes yang berada di negeri Sabah. Kerana backlog itu yang menghalang kita untuk melihat sama ada bilangan kes kita ini bertambah atau tidak. Beliau memberitahu media selepas menghadiri majlis penyerahan sumbangan penutup hidung dan mulut daripada Persatuan Sahabat Sejati Mazung Sabah kepada Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Fun Ming Fung. Datuk Dr. Christina yakin lebih banyak ujian dapat dijalankan selepas jabatan itu menerima semua kelengkapan makmal yang diperlukan. Sebelum ini, keputusan ujian COVID-19 banyak tertangguh kerana keupayaan makmal sedia ada yang terhad. Mengenai sumbangan yang disampaikan oleh pelbagai pihak untuk anggota Barisan Hadapan, khususnya pasukan perubatan, Datuk Dr. Christina menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang prihatin. Ditanya mengenai doktor pakar dari China yang dikatakan sudah tiba di Sabah, Datuk Dr. Christina berkata doktor berkenaan sudah mendapat penempatan. Seramai 16 individu termasuk 3 wanita dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu semalam atas pertuduhan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan melakukan pelbagai kesalahan termasuk mengunjungi pusat hiburan. Kesemua tertuduh yang berusia antara 20 hingga 40 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Lovely Natasha Charles. Mengikut kertas pertuduhan, semua mereka didakwa melanggar arahan PKP dan ditahan sejak 2 April hingga 8 April di beberapa kawasan di sekitar bandaraya. Mereka didakwa di bawah Peraturan 3/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 kerana keluar tanpa alasan yang kukuh. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman maksimum penjara 6 bulan dan denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Seorang pemilik permis hiburan serta 3 rakan merupakan antara yang dijatuhkan hukuman kerana didapati bersalah beroperasi dan berada di pusat hiburan semasa PKP. Mereka masing-masing dijatuhkan hukuman denda RM1,000 atau penjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Gara-gara ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sebuah kilang pembuatan plastik yang beroperasi di Laukawi, Kinarut diarah tutup serta-merta semalam. Ini kerana kilang tersebut didapati beroperasi seperti biasa sedangkan ia bukan dalam kategori perkhidmatan penting negara.
Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri Sabah, Wan Zulkifli Wan Setapa berkata, pemilik kilang tersebut berhadapan tindakan tegas jika didapati beroperasi semula semasa PKP. Semua pekerja kilang itu juga diarah balik serta-merta. Tindakan yang kita ambil adalah menutup dan kita hendaklah memastikan bahawa para pekerja juga dibenarkan untuk balik dan tidak datang bekerja selepas itu. Bagaimanapun, jika selepas ini didapati bahawa majikan tersebut masih lagi engkar dengan arahan Jabatan Tenaga Kerja, maka sudah pasti tindakan penguatkuasaan kita akan ambil pada tempoh itu. Beliau memberitahu pemberita RTM selepas menyertai pemantauan operasi premis dalam tempoh PKP di Lokawi, Kinarut dan Kolombong. Operasi melibatkan pemeriksaan terhadap 3 buah premis. Satu daripadanya diarah tutup, manakala 2 lagi dibenarkan beroperasi kerana dikategorikan di bawah perkhidmatan penting negara. Setakat ini, JTK Sabah menerima 7 aduan daripada pekerja dan orang awam mengenai premis yang beroperasi di sekitar Kota Kinabalu dalam tempoh PKP dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu. Seramai 27 orang terdiri daripada anggota penguatkuasa JTK, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan JKKP dan Majlis Daerah Putatan menyertai operasi ini. Kerajaan Sabah menerima 52,000 helai penutup hidung dan mulut, 1,000 helai peralatan pelindungan diri PPE dan 200 set Google sebagai tanda sokongan pihak Konsulat Republik Rakyat China di Kota Kinabalu kepada usaha membendung penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Sumbangan disampaikan Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Liang Chaide kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Sapar Untung. Sebagai tambahan, saya dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah 70,000 helai face mask lagi daripada Weilung Holding Sdn Bhd akan dihantar secara berperingkat dalam masa yang terdekat ini. Bekalan perubatan ini akan diedarkan kepada semua agensi petugas di barisan hadapan setelah semua bekalan ini nanti diterima. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Penyerahan Sumbangan Bekalan Perubatan kepada Kerajaan Negeri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS. Menurut Datuk Sapar, sumbangan seumpama amat diperlukan bagi menyokong petugas barisan hadapan, khususnya anggota perubatan. Justru beliau menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang memberi sumbangan PPE dan bekalan perubatan dalam usaha memerangi penularan wabak COVID-19. Pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu berubah ke arah strategi perniagaan baharu secara dalam talian berteraskan revolusi perindustrian 4.0. Ia bagi memastikan mereka terus berkembang walau berdepan pelbagai cabaran termasuk penularan wabak COVID-19 yang turut menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Pensyarah Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sabatili berkata, golongan berkenaan tidak mempunyai pilihan kerana penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bukan sahaja menyekat pergerakan orang ramai, malah membantutkan pertumbuhan beberapa sektor ekonomi negara, terutama sektor pelancongan. Sehubungan itu, pengusaha PKS perlu memanfaatkan bantuan pakej rangsangan tambahan yang diberikan kerajaan dengan mengubah strategi perniagaan secara dalam talian. Pada masa sama, kerajaan juga perlu mempertimbangkan pembangunan aplikasi mudah alih untuk membantu PKS turut serta dalam perniagaan dalam talian. Kalau dulu orang beli barang, dia akan pergi ke supermarket dan sekarang tidak. Dia akan menggunakan telefon dan sebagainya. Jadi banyak peluang sebenarnya pembangunan-pembangunan yang boleh dibuat. Bermula daripada kalau dari segi IT-nya, dari segi apps-nya atau pembangunan apps yang mana boleh digunakan oleh PKS. Ini pihak kerajaan kena pertimbangkan supaya apps itu lebih mudah untuk digunakan. Beliau memberitahu RTM ketika ditemui di kediamannya sebagai mengulas langkah tambahan pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat. Prihatin bernilai 10 bilion ringgit bagi meringankan beban kewangan PKS yang diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Menurut Profesor Dr. Rosalam,
Selain industri pemakanan, sektor pelancongan juga perlu mengubah bentuk perniagaan kepada pengeluaran, penghantaran dan pembungkusan tanpa bergantung kepada perkhidmatan penginapan semata-mata. Manakala industri pertanian boleh diteruskan seperti biasa dengan sedikit perubahan dari segi teknologi baharu yang mengurangkan perhubungan antara manusia, sebaliknya meningkatkan perhubungan secara virtual bagi mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19. Lebih 2,000 pemandu pengangkutan awam, lori dan bas pelancongan di negeri ini telah menerima bantuan khas kali bayar RM300 yang dikreditkan ke dalam akaun penerima. Bantuan itu diharap dapat mengurangkan beban pihak berkenaan yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Bercakap kepada pemberita di SUK, Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony berkata, kesemua pemandu di bawah Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah yang memerlukan bantuan tersebut perlu mendaftar dengan unit pengangkutan awam LPKP. Mengenai penyaluran bantuan makanan kepada setiap ketua isi rumah KIR, beliau berkata bantuan tersebut akan disalur secara berperingkat-peringkat sehingga Perintah Kawalan Pergerakan PKP berakhir. Majoriti rakyat Sabah mematuhi saranan penjarakan sosial sejauh 1 meter dalam tahap 2 Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tinjauan RTM di beberapa bank termasuk Bank Simpanan Nasional BSN Kota Kinabalu mendapati pengunjung mengamalkan langkah pencegahan penularan wabak COVID-19 itu. Pihak BSN Kota Kinabalu turut menyediakan cecair pembasmi kuman dan pengimbas suhu badan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui berharap keadaan ketika ini dapat pulih dalam masa terdekat. Mereka yang ditemui menyatakan pentingnya rakyat bersatu dan berganding bahu membendung wabak COVID-19 dengan mematuhi arahan PKP. At least dia menjimatkan. Seringgit itu bermakna. Ikut arahan kerajaan, duduk diam di rumah, demi keselamatan rakyat semua. Oh, very good then. Easier. To me, it's no different because I'm withdrawing from the correct bank. Oh, then it's better. Kita kena kurangkan keluar dari rumah. Kita kena jarak antara sama individu lah. Kena jarak daripada 1 meter. Baik, sekian dahulu berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saudara, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan sayangi Malaysia.